أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقدوتنا وأسوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لنا صدورنا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نعمتان كثير مغبون من الناس، الصحة والفراغ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, haji-haji, hajah-hajah, jemaah muslimin dan muslimat yang sedang menonton siaran secara live di Facebook rasmi Masjid Al-Firdaus Taman Pasir Putih. Alhamdulillah, pertama marilah sama-sama kita merafak dan meninggikan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan inayah, juga hidayah, juga taufik dan bantuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan ketentuannya kita dapat bersama-sama dalam sesi kuliah yang seterusnya, yang mana yang akan bermula pada hari ini. Saya akan mulakan dengan kitab yang baru setelah kita tamat kitab yang lalu pada tahun lalu dan telah diijazahkan, kitab yang telah disempurnakan dan saya telah ijazahkan kepada para jemaah. Sijil ijazah yang mana tuan-tuan boleh dapatkan pada link yang ada dalam grup. Dan Alhamdulillah, setelah saya semak, saya bersyukur kerana para jemaah yang dapat bersama-sama kita semenjak 2 hingga 3 tahun yang lalu bagi menamatkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah, karangan Imam Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala anhu telah disempurnakan, dan tahniah bagi mereka yang dapat sijil ijazah secara maya. Dan insya-Allah kita pada hari ini kita akan teruskan pengajian adab ataupun akhlak yang seterusnya, iaitu saya memilih kitab ini tuan-tuan, kitab Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad, karangan yang dikarang oleh susunan Amirul Mukminin fil Hadis, iaitu Al-Imam Al-Bukhari,
Dan kalau kita lihat siapakah penulis ataupun penyusunnya, adalah Syekh Al-Muhaddis Al-Usuli, Syekh Abdul Fattah Abu Quddah, yang mana Syekh telah menyusun kitab ini dan diterjemahkan oleh publisher daripada Malaysia, dicetak oleh MAF Trade, iaitu yang berada di Taman Bukit Ceras, Kuala Lumpur, yang dimiliki oleh Galeri Ilmu dalam Berhad, tuan-tuan. Dan saya suka memilih kitab ini kerana apa? Kerana yang pertama, kita nak sambung kesinambungan pengajian kitab adab kita, yang mana kalau secara umum dan secara khusus yang telah kita pelajari dalam Bidayatul Hidayah, di mana di sana ada adab bangun tidur sampailah tidur semula, dan adab dengan manusia, adab juga dengan bertaamul dengan masyarakat. Jadi di sana alhamdulillah sempurnanya adab-adab kita sejak daripada bangun tidur. Namun begitu, kitab ini juga adalah antara kitab yang saya suka untuk kita kupas dan kita ambil perahan ilmu yang ada di dalamnya. Kerana apa? Kerana kitab Al-Adabul Mufrad ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Bukhari. Siapa Imam Al-Bukhari, tuan-tuan? Imam Al-Bukhari ini adalah seorang muhaddis, yang mana beliau adalah seorang muhaddis yang tertinggi ataupun yang paling utama dalam ranking para muhaddis-muhaddis yang lain. Di dalam sumber meletakkan martabat hadis, dia adalah seorang muhaddis yang sangat teliti dan ketat, dan juga sangat-sangat hebat dalam mengumpul dan menyampaikan sanad-sanad dan juga matan hadis. Beliau adalah seorang yang sangat teliti. Bahkan dalam hierarki martabat susunan hadis, yang mana kita nak ambil sumber dalam kita nak mengistimbatkan hukum maupun kita nak menjadikan itu sebagai rujukan syariah, maka Imam Bukhari adalah rujukan yang utama. Selepas Imam Bukhari barulah Imam Muslim. Ini kalau siapa belajar ilmu hadis, maka kenallah siapa Imam Bukhari. Dan saya tak nak cerita panjang berkenaan Imam Bukhari ini, dan sedikit ringkasan tentang biodata ringkas pengarang kitab ini, iaitu nama beliau bukanlah Al-Imam Bukhari, itu adalah kunyah sahaja. Akan tetapi nama yang telah diberikan oleh ibu dan ayahnya adalah Al-Imam Al-Hafiz Muhammad Ibn Ismail. Al-Imam Al-Hafiz Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. Kenapa letakkan nama Bukhari? Kerana dia duduk ataupun berasal daripada Bukhara. Bukhara ni dekat mana, tuan-tuan? Bukhara ni adalah nisbah kepada tempat kelahirannya, iaitu di Uzbekistan. Dia lahir, Imam Bukhari ni lahir pada 13 Syawal tahun 194. Kalau kita tengok nama dia, dikunyahkan ataupun digelar dengan Bukhari kerana dia berasal daripada satu tempat yang bernama Bukhara di Uzbekistan. Mana kata kalau tuan-tuan, sebagai contoh, tuan-tuan lahir di Johor, kan, ataupun katakanlah di Pontian, maka tuan-tuan boleh letak nama tuan-tuan, contohnya nama tuan-tuan Muhammad Abu Pontiani. Bolehlah tak Muhammad Abu Pontiani. Ataupun tuan-tuan lahir di Kelantan, contoh, jadi letak nama, contoh nama tuan-tuan Ahmad Al-Kelantani. Maka di sana boleh kunyah ataupun digelar, disandarkan nama tuan-tuan pada tempat kelahiran. Begitu juga dengan Imam Bukhari, yang mana namanya diberi gelaran oleh ibu dan ayahnya adalah Muhammad, Syekh ataupun Al-Imam Al-Hafiz Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Mughirah bin Bardizbah, ataupun dipanggil juga digelar dengan Abu Abdullah. Dan di mana tempat yang dilahir itu di Bukhara, iaitu sekarang ni kita panggil Uzbekistan lah. Pada waktu itu merupakan satu tempat, dia ni lahir di tempat yang memang pusat penyebaran ilmu, pengetahuan. Selain kota Madinah, Damsyik dan Baghdad, maka di Bukhara memang pada zamannya itu, pada tahun 194 Hijrah tu, tuan-tuan, terkenal dengan tempat yang
masyhur dengan penyebaran ilmu pengetahuan Islam. Dan Imam Bukhari juga sangat terkenal dengan kecerdasan otak dan kekuatan hafalan yang luar biasa. Beliau pernah berkata, saya hafal 100,000 hadis sahih, dan saya juga hafal 200 hadis yang tidak sahih. Pada waktu lain beliau pernah berkata, setiap hadis yang saya hafal, pasti saya akan dapat sebutkan sanadnya, walaupun hadis itu tidak sahih. Mana kata tuan-tuan, hebatnya Imam Bukhari ni, dia boleh hafal, dan sebab itulah dia letak dalam ranking perawi yang sangat siqah, dhabit dan adil. Siqah, dhabit, adil. Kerana dia adalah perawi yang hebat dari sudut al-adalah dan dari sudut al-dhawabit. Dari sudut adalah jarh wa ta'dil, ilmu jarh wa ta'dil, Imam Bukhari ni tidak dapat disangka lagi adalah antara muhaddis ataupun perawi hadis yang menepati syarat keadilan dan syarat kedabitan. Dan tak ramai para guru-guru, tidak ramai muhaddis-muhaddis yang lain dapat mempertikaikan nilai estetika ataupun nilai keilmuan yang ada pada Imam Bukhari. Kerana apa? Kerana beliau dikurniakan dengan kelebihan akal dan otak yang hebat, yang cerdas, yang macam komputer. Kalau kita tengok sekarang ni, ibarat macam autism spectrum lah, ataupun autism yang special. Tak ramai orang kat Malaysia ni ataupun kat dunia ni yang ada autism spectrum, yang mana dia macam orang biasa, tapi dia ada satu bukan penyakit sebenarnya, itu adalah satu kelebihan autism spectrum ni. Dia boleh mengingati, merakam fotografi, brain fotografi. Dia boleh merakam segala apa yang dilihat, dan dia boleh terjemah, dan dia boleh muntahkan semula apa yang dilihat itu melalui apa yang dilihat. Maka ini adalah satu kelebihan. Namun begitu, Imam Bukhari bukanlah seorang autism, cuma kelebihan akalnya yang dipelihara sejak daripada kecil. Dalam riwayat menyatakan yang ibu dan ayahnya sangat-sangat menjaga dari segi makanan, minuman, menjaga daripada makan perkara-perkara yang syubhah, bahkan tidak makan pada perkara yang halal yang tidak tayyibah. Mereka kata halal dan tayyibah itu adalah satu keutamaan dalam mendewasakan Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Dan beliau secara ringkasnya tuan-tuan meninggal dunia pada malam 1 Syawal, iaitu pada tahun 256 Hijrah di Khartang dekat Samarkand. Dan makam Imam Bukhari terletak di 12 km di utara Samarkand. Jadi tuan-tuan, Imam Bukhari ni sedikit sebanyak kita baca siapa pengarang kitab Al-Adabul Mufrad ini, dan kenapa Imam Bukhari terpaksa mengasingkan hadis-hadis berkenaan adab ini tidak dimasukkan. Sedangkan hadis-hadis yang mengandungi dalam kitab ini sebanyak lebih kurang 141 hadis yang dimasukkan dalam kitab ini, dalam jilid yang pertama ini, dan jilid yang kedua ada lebih kurang 150 juga. Mana kata lebih kurang 300 hadis yang sahih, yang sahih martabatnya dimasukkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Kenapa Imam Bukhari asingkan? Kerana Imam Bukhari mengatakan seperti mana yang telah diulas oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, beliau mengatakan Imam Bukhari sengaja ataupun kerana syaratnya yang ketat dalam nak menghimpunkan hadis, maka beliau telah mengasingkan kitab-kitab adab ini dalam satu kitab yang khusus. Mana kata bab adab saja, akhlak saja, Imam Bukhari asingkan daripada kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari ada juga hadis-hadis ni kita akan jumpa, tetapi dia disebabkan syarat dia yang ketat, maka dia rasakan perlunya ada satu kitab yang menceritakan bab khusus tentang akhlak ataupun adab, yang diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, maka diasingkan. Dan dia merasakan kitab ini adalah kitab yang penting, maka dinamakan dengan kitab Al-Adabul Mufrad. Kenapa mufrad? Kerana mufrad itu adalah seseorang, dan al-adab itu akhlak lah, akhlak ataupun common sense, ataupun satu nilai yang terbentuk berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu yang terkumpul di dalam diri seorang manusia yang salim akal fikirannya, membentuk daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya,
lalu membentuk dirinya disiplin dalam mempamerkan perbuatan-perbuatan, sama ada pertuturan, sama ada gaya bahasa tubuh badan, maka itu yang kita namakan akhlakun. Akhlak sesuatu kejadian yang ada pada diri manusia, maka itu yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Mufrad itu maksudnya apa? Al-Mufrad itu adalah diri seseorang itu. Ifrad, fardun kan? Maka adabul mufrad, adab yang perlu ada pada diri seseorang itu, maka dikumpulkan pada dalam kitab ini hadis-hadis yang akan kita bedah tidak lama lagi, tuan-tuan. Baik. Secara muqaddimah ni, tuan-tuan, kenapa Imam Bukhari tak meletakkan sahaja dalam kitab Al-Jami' Sahih itu, nanti dalam kitab Jami' Sahih, kitab Sahih Bukhari itu satu tajuk Al-Adab, tetapi dia mengkhususkannya dalam satu kitab yang lain kerana ketatnya syarat yang beliau letakkan untuk memasukkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Ini puncanya Imam Bukhari tak nak letakkan satu tajuk dalam kitab Sahih Bukhari, dalam Jami' As-Sahih bab adab, kerana ketatnya dalam kitab Sahih Bukhari itu syarat yang dimasukkan, maka dia tak nak campur aduk hadis akhlak yang lain ini, yang mungkin ada hadis-hadis yang tidak sahih juga, bukan tidak sahih, yang martabatnya kurang sedikit daripada sahih, mungkin hasan, mungkin marfu', mungkin daif. Maka dalam kitab ini makna kata bukan setakat ada hadis hasan, ada hadis sahih, rupa-rupanya ada juga dalam kitab ini Imam Al-Bukhari memasukkan juga hadis-hadis berkenaan akhlak yang martabatnya kurang daripada hasan ataupun daripada sahih. Itu sebabnya Imam Bukhari tak nak letakkan dalam kitab Jami' As-Sahih itu satu bab yang dinamakan bab adab. Maka sebab itu diasingkan. Dan oleh kerana hadis-hadis dan asas-asas tersebut sangat diperlukan oleh seorang Muslim dalam urusan kehidupannya, maka beliau berpandangan perlulah mengasingkan bagi kitab tajuk adab menjadi sebuah kitab yang terasing daripada Sahih Bukhari, yang diperluaskan di dalamnya periwayatan hadis-hadis. Maka beliau menghasilkan kitab ini bagi tajuk tersebut, dan beliau tidak mensyaratkan di dalam hanya riwayat yang sahih sahaja. Mana kata dalam kitab ini tuan-tuan bukan hanya riwayat yang sahih, bahkan beliau telah mengeluarkan juga dan meriwayatkan juga dalam kitab ini hadis-hadis yang sahih, hasan dengan semua pembahagiannya, dan banyak juga hadis yang dhaif. Dan ini menunjukkan bahawasanya, tuan-tuan, Imam Bukhari sendiri pun memasukkan hadis-hadis hasan dan juga dhaif dalam kitab beliau. Inilah kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan kita boleh jadikan sebagai amalan, sebagai rujukan dalam nak menyempurnakan akhlak kita seperti mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu penghasilan buku dan tajuk adab serta tidak disyaratkan dalamnya hanya riwayat sahih dan hasan adalah merupakan sempurnanya. Kenapa Imam Bukhari tak nak tetap memasukkan hadis-hadis dhaif dan juga hasan dalam kitab ini? Ini nak menunjukkan bahawasanya kefahaman, sempurnanya kefahaman fiqh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau bukan orang yang rigid dalam fiqh, bahkan beliau orang yang sempurna kefahamannya. Maka disebabkan itu beliau memasukkan juga hadis-hadis yang kurang longgar ketat syaratnya dalam kitab ini, tidak seperti kitab Jami' As-Sahih ataupun Sahih Al-Bukhari. Dan ini menunjukkan kesungguhan Imam Bukhari dalam menyebarkan adab-adab Islam, yang mana kebaikannya tidak akan wujud melainkan bagi orang yang beradab dengannya. Dan barang siapa yang berpaling daripadanya, iaitu meninggalkan adab tersebut, maka dia diharamkannya akan seluruh kebaikan. Dan disebabkan hasil usaha itu, penghasilan kitab ini, Imam Bukhari dan guru-gurunya tidak meletakkan syarat hanya perawi-perawi atau riwayat-riwayat yang sahih dan hasan sahaja di dalam kitab ini, serta periwayatan-periwayatan mereka pada tajuk adab dan zuhud serta seumpama dengannya. Bahkan mereka mengeluarkan juga iaitu banyak hadis-hadis yang dhaif di dalam kitab ini, seperti mana yang dapat di dalam kitab Az-Zuhud karangan Imam Ahmad, kitab Az-Zuhud wa Ar-Raqaiq karangan Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala anhu, dan banyak lagi kitab-kitab selain mereka berdua. Ini menunjukkan bahawasanya Imam Bukhari ni orang yang fleksibel, ya. Apabila melibatkan tajuk-tajuk adab, maka ia tidaklah rigid ataupun strict. Maka juga dia membicarakan keluasan fiqh, bahawa nak menunjukkan Imam Bukhari ni orang yang moderate, bukanlah rigid. Hanya bab hadis sahih sahaja ataupun dalam kitab Sahih Bukhari sahaja beliau meletakkan syarat yang ketat, kerana
ilmu-ilmu ataupun hadis-hadis ini perlu letakkan pada satu nilai yang tinggi. Ibaratnya tuan-tuan, macam contohnya kita nak pergi buat pengkualitian ataupun kita nak buat satu standardize lah. Senang cerita, kita nak standardize. Contoh kita ada produk, kita ada produk contoh kita ambil produk minyak wangi contohnya. Ada produk minyak wangi yang murah yang boleh didapati dengan harga nilai RM10, RM5. Ada produk minyak wangi yang perlu kita letakkan harga yang tinggi. Kerana apa? Kerana kualiti yang ada pada aud ataupun gaharu tersebut ataupun pada bahan tersebut, maka ia perlu di standardize. Tak boleh letak harga yang rendah. Dan dia berada pada nilai-nilai yang tertinggi kerana zat yang ada pada produk tersebut. Maka tak bolehlah diletakkan nilai ataupun produk tersebut nilai yang rendah. Maka begitu juga dengan hadis. Hadis yang ataupun berita ataupun khabar ataupun satu perkara yang bahkan datang daripada Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau riwayat ataupun hadis tersebut diriwayatkan oleh orang-orang yang berkualiti, yang memang dijaga, dipelihara hadis, matan, sanad dan juga kaedah periwayatan tersebut adalah satu bentuk yang begitu berkualiti, mana mungkin dia campur adukkan dengan satu berita-berita yang tidak, mungkin kurang martabat ataupun kurang kualitinya. Maka begitulah, perlu diasingkan. Kerana apa? Kerana nak bagi memudahkan umat Islam membuat rujukan, kerana ia melibatkan banyak perkara-perkara dari sudut hukum, hakam dalam Islam. Jadi begitulah Imam Bukhari mengasingkan. Tapi begitu, Imam Bukhari bukanlah seorang yang terlalu rigid sehingga menyebabkan bab adab, kita nak buka kita adab pun semua nak kena hadis sahih. Tidak. Dimasukkan juga hadis hasan dan juga dhaif. Maka ini antara kelebihan Imam Bukhari. Dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah dengan sanad beliau yang bersambung daripada Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala anhu, bahawa beliau telah berkata, apabila kami meriwayatkan daripada Rasulullah SAW dalam perkara halal, haram, sunnah-sunnah dan hukum hakam, maka kami ketatkan syarat pada sanad-sanad. Dan apabila kami riwayatkan daripada Nabi SAW pada perkara fadail amal, iaitu kelebihan-kelebihan suatu amalan, perkara yang tidak meletakkan sesuatu hukum dan tidak mengangkatnya, maka kami permudahkan syarat-syarat penerimaan pada sanad-sanadnya. Ini kata Imam Al-Khatib Baghdadi, tuan-tuan. Dalam kitab Al-Kifayah nak menunjukkan bahawasanya para alim ulama ini, tuan-tuan, mereka bukanlah orang yang rigid hanya pada penglibatan ataupun pada bab yang melibatkan hukum hakam, yang perlu ada nak meletakkan istinbatkan hukum, yang perlu pada fakta-fakta yang melibatkan halal haram. Maka di sana akan diperketatkan syarat-syarat bagi sanad-sanad dalam nak menerima hadis-hadis yang untuk digunakan bagi tujuan istinbat, bagi tujuan nak menjelaskan sama ada halal atau haram. Maka di sana perlu diperketatkan syarat. Akan tetapi kalau ia tidak melibatkan hukum, sebagai contoh macam rujukan untuk kita, untuk fadail amal kita, maka tidak menjadi masalah, dipermudahkan syarat-syarat yang ada pada hadis-hadis tersebut. Maka ini membuktikan bahawasanya majoriti ulama bukanlah ulama yang terlalu rigid dalam semua perkara. Bab-bab yang fadhil amal, maka untuk kita jadikan amalan, maka diringankan sedikit sumbernya. Cuma tidaklah sampai ambil hadis maudha', hadis palsu, wa na'udzubillah. Tidak ambil hadis maudha'. Cuma hadis dhaif, mungkin hadis hasan, marfu' dan sebagainya, digunakan sebagai rujukan bagi bab perkara-perkara fadail amal sahaja. Maka kita boleh gunakan sebagai rujukan. Tapi kalau yang melibatkan hukum hakam, halal haram, bab syubhah, bab sunnah, dalam nak mengistinbatkan hukum, maka di sana ulama akan ketatkan syarat-syarat dalam pengambilan hadis. Ini kita kena faham, tuan-tuan. Ini adalah muqaddimah kitab Al-Adabul Mufrad. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan berhenti setakat ini saja dahulu. InsyaAllah minggu hadapan kita akan masuk bab yang pertama, iaitu babu qawlihi ta'ala. Bab yang pertama, bab pada menyatakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, adab yang pertama Imam Bukhari letak ada apa? Diambil daripada ayat surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat yang ke-29,
iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wawasainal insana biwalidayhi husna. Bab iaitu pada Allah menyatakan firman dalam surah Al-Ankabut, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapanya. Inilah menunjukkan bab yang pertama Imam Bukhari letak. Kalau kita tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah sebelum ini tuan-tuan, bab pertama adalah Imam Al-Ghazali letak adab bangun tidur. Sebelum itu adalah adab menuntut ilmu. Bagi seseorang nak menuntut ilmu tu apa dia. Jadi berbezalah. Setiap imam ataupun setiap alim ulama itu, ulama ataupun syekh itu, maka mereka ada sebab kenapa mereka meletakkan pada kitab mereka itu bab yang tertentu. Macam Imam Ghazali, kenapa? Kerana meletakkan cara nak ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah perkara pertama yang dia tekankan. Kerana apa? Kerana itu adalah permulaan bagi orang yang nak mendapatkan hidayah sesuai dengan nama tersebut. Tetapi kalau dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari letakkan bab yang pertama dalam kitabnya adalah bab dalam kita wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kerana apa? Kerana ini menunjukkan bahawasanya kedudukan seseorang itu yang tidak boleh lari daripada kehidupannya nak baik akhlak, mesti yang pertama sekali buat baik dulu dengan ibu bapa. Ini nampak. Setiap kedua-dua pandangan dalam kitab Imam Ghazali lain, Imam Bukhari lain, ada sebab-sebab yang istimewa. Maka ini akan kita bincangkan pada hadis yang akan datang, pada sesi kuliah yang akan datang tuan-tuan, insya-Allah. Setakat ni tuan-tuan harap tuan-tuan boleh faham. Kalau tuan-tuan nak beli kitab ni, boleh beli dekat banyak kat Popular ada, dekat Pustaka Aris ada di Pasir Gudang, ataupun tuan-tuan boleh dapatkan di mana-mana lah, di Bandar Baruda pun ada, Galeri Ilmu. Harganya tak mahal, dalam RM22 sahaja kitab ni untuk jilid yang pertama. Dan buku ini insya-Allah kita akan himpunkan hadis-hadis tentang adab dan akhlak, yang mana kita akan habiskan hampir 300 hadis, iaitu disampaikan antara adab-adab hadis-hadis yang kita bincangkan adalah berkenaan adab berjiran, adab dalam silaturahim, adab dalam kemuliaan dan anak yatim, adab berkaitan anak-anak, dan adab tentang khadim dan tuannya. Ini antara hadis-hadis yang akan kita bicarakan lah. InsyaAllah pada sesi kuliah yang akan datang, jangan ke mana-mana, pastikan kita akan bincangkan hadis yang pertama, hadis marfu'. Hadis ini martabatnya marfu', yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini dalam bab birrul walidah ataupun wawasainal insana biwalidayhi husna. Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapanya. Nanti kita akan tengok hadis pertama ini ataupun bab yang pertama ini ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, banyak bab berbuat baik pada ibu bapa ni tuan-tuan. Sangat banyak hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab ini. Lebih kurang, kalau kita rujuk dalam kitab ini, lebih kurang 14, 15, lebih 15, lebih 20 hadis berkenaan bab ibu bapa sahaja. Sebab itu pentingnya kita mengetahui, nak berbuat baik kepada ibu bapa bukan hanya berbuat baik kepada ibu bapa, ada caranya, ada keutamaannya. Ada hadis yang Nabi sebut ibu dulu, kemudian ayah, kemudian ceritakan macam mana cara nak berbuat baik, kemudian macam mana nak membalasan baik, nak buat balas baik kepada ibu bapa yang dah membesarkan kita. Kemudian ada hadis tentang apa hukumnya orang yang derhaka. Akan ada pula hadis yang akan kita bincangkan, Allah melaknat orang yang melaknat ibu bapanya. Ada pula bincangan tajuk orang yang mana dia boleh berbakti kepada ibu bapa selagi mana bukan ke arah kemaksiatan. Semuanya ada hadis-hadis yang akan kita bincangkan. Macam mana pula kalau kita nak dapat orang yang masih punya ibu bapa namun tidak memasukkannya ke dalam syurga. Semua ini akan kita bincangkan dalam bab adab al-mufrad, adab seseorang itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita berhenti setakat ini saja dulu. Itu sedikit sebanyak berkenaan pengarang kitab dan juga susunan kitab asal pemilik kitab ini, iaitu Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Bukhari.
dan juga pengarang kitab Syekh Abdullah Abu Fatah Abu Ghuddah. InsyaAllah kita akan masuk pada tajuk yang pertama ini pada minggu depan. Jangan ke mana-mana, insyaAllah. Kita akan sambung hadis ataupun bab berbuat baik kepada ibu bapa yang mempunyai banyak hadis ni. InsyaAllah pada minggu akan datang, insyaAllah. Alhamdulillah kita dah faham sedikit sebanyak muqaddimah kitab Al-Adabul Mufrad ini. InsyaAllah moga-moga tuan-tuan pada minggu hadapan jilid pertama boleh carilah. Boleh cari kitab ini jilid pertama, Al-Adab Al-Mufrad, yang dikeluarkan oleh Galeri Ilmu. Harga tak mahal, RM22 sahaja. Kalau kita mula kuliah nanti di masjid, doakanlah moga-moga masjid-masjid di Johor dibuka untuk ceramah. Kalau dapat mula balik maghrib, insyaAllah hari Rabu macam biasa, hari Rabu kita akan mulakan baca kitab ini. Dan kalau boleh bersemuka, insyaAllah pihak masjid akan belilah kitab ini, insyaAllah. Tetapi kalau kita masih lagi dalam keadaan online macam ni, tak apa, tuan-tuan boleh rujuk lah. Boleh beli kitab ataupun boleh rujuk daripada apa yang saya baca sahaja, insyaAllah. Akan tetapi kalau tuan-tuan beli lagi baguslah, untuk kita follow sama-sama, kita baca sama-sama hadis Rasulullah, berkat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Dan tuan-tuan, setakat ini saja dahulu kuliah secara online kita, muqaddimah kitab Al-Adabul Mufrad yang akan kita bacakan pada minggu-minggu akan datang, insyaAllah. Doa-doa tuan-tuan, moga-moga pengajian ataupun kita dapat solat berjemaah secara seperti biasa, dalam keadaan dalam keadaan kita ni kes makin naik dan tak turun-turun. Kita minta doa lah supaya hari ni Tuan Mufti bertemu dengan Sultan. Kita minta doa supaya Allah melembutkan hati Sultan Johor kita yang kita sayangi, agar memberi kebenaran untuk kita solat secara berjemaah seperti biasa ataupun 1/3, dan dibenarkan kembali kuliah untuk kita sama-sama tazkiyatun nafs. Kita nak mula suburkan kembali jiwa kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tak lama lagi kita nak masuk bulan Ramadan dah kan, insyaAllah. Allahu Akbar. Moga-moga kita dapatlah sama-sama suburkan kembali majlis-majlis ilmu. Sekarang ni saya pun mengajar anak-anak murid pun semua online sekarang ni. Jadi zuk tu tak ada. Zuk tu boleh mengajar tapi zuk tu tak ada. Kerana sedangkan sesungguhnya kalau kita nak menuntut ilmu ini, zuk tu sangat penting. Sebab itu Malaikat Jibril, dia dalam nak menyampaikan hadis anil ihsan, anil iman, anil Islam, jadi Malaikat Jibril turun bertemu dengan Rasulullah SAW dan meletakkan baina ruqabatain, antara dua lutut. Kerana apa? Kerana talaqi musyafahah. Talaqi musyafahah itulah adalah nikmat yang kita tak boleh nak cerita pada orang. Yang mana kita menuntut ilmu secara lutut ke lutut dengan guru. Bukanlah nak kata saya guru, tidak. Tetapi nikmat itu, kalau kita dapat berhadapan, itulah nikmat yang sebenarnya dalam kita nak menyuburkan ilmu dalam jiwa kita. Jadi tuan-tuan, insyaAllah doakan kalau ada rezeki kita akan temu dalam online maupun tidak online, doakanlah insyaAllah. Jadi tajuk yang pertama dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini kita akan sambung pada minggu hadapan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita berhenti setakat ini saja dulu. Yang baik itu datang dari Allah, yang lemah dari kelemahan diri saya sendiri. Aku liqali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah.